Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kumpulan 5. Saya Ali Zainal Abidin bin Rosli membentangkan kajian kes berkumpulan terhadap fasal kontrak Akta 1950. Pembentangan ini disediakan oleh Ahmad Syahari bin Abdul Hadi, Muhammad Luqman bin Ibrahim, Ali Zainal Abidin bin Rosli, Siti Aisyah Cik Syarpi dan Fatin. Kami menyediakan pembentangan ini untuk Puan Hazwani binti Saleh. Kontrak Undang-Undang 1950 selaras dengan Akta Kontrak 1950. Kontrak ini disifatkan sebagai perjanjian yang boleh dikuatkuasakan secara sah. Perundangan menggariskan komponen yang diperlukan untuk kesahihan kontrak, merangkumi elemen seperti tawaran, penerimaan, pertimbangan, niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang, kapasiti kontrak dan persetujuan sukarela. Perundangan ini menggariskan garis panduan untuk pemahaman dan penggubalan kontrak, merangkumi peraturan yang berkaitan dengan kontrak, syarat, pelaksanaan dan penamatan. Selain itu, ia menggariskan pilihan ganti rugi untuk pelanggaran kontrak, termasuk langkah pampasan, pelaksanaan khusus dan pelepasan injuksi. Isu-isu pertama untuk soalan ini ialah, adakah Siti mempunyai hak untuk diterima untuk jawatan itu? Seterusnya, di mana isu seterusnya ialah, adakah Siti berhak menuntut janji yang dibuat oleh pakciknya? Undang-Undang Akta Kontrak Malaysia 1950 berfungsi sebagai pihak berkuasa utama yang menyelia perwujudan dan penguatkuasaan kontrak dalam negara. Walaupun ia tidak menangani tawaran pekerjaan secara eksplisit, pengaruhnya adalah penting dalam membentuk lanskap undang-undang di sekeliling perjanjian dan pekerjaan. Akta kontrak mewajibkan tawaran yang jelas untuk kontrak yang sah. Dalam konteks penempatan pekerjaan, majikan melanjutkan tawaran melalui iklan dan calon menerima dengan permohonan mewujudkan asas untuk kontrak pekerjaan. Kemudian, akta ini memastikan semua pihak yang terlibat dalam kontrak mesti memiliki kapasiti undang-undang. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua majikan dan pemohon pekerjaan mesti memenuhi kriteria umur dan kesihatan mental untuk terlibat dalam kontrak pekerjaan. Seksyen 24 Akta Kontrak menyatakan bahawa perjanjian yang diisytiharkan terbatal oleh undang-undang tidak boleh dikuatkuasakan. Walaupun iklan kekosongan jawatan tidak dilindungi secara jelas, pematuhan kepada undang-undang pekerjaan yang berkaitan adalah penting. Seperti yang ditekankan oleh seksyen ini, walaupun Akta Kontrak menyediakan rangka kerja undang-undang, undang-undang lain seperti Akta Pekerjaan 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 yang mengawal tawaran pekerjaan, kontrak dan hubungan pekerjaan di Malaysia. Majikan dan pencari kerja mesti mengambil kira dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan semasa membuat atau membalas iklan pekerjaan. Berdasarkan Seksyen 8 dalam Akta Kontrak 1950 menetapkan bahawa pemenuhan syarat kontrak menandakan pengakuan komitmen satu pihak untuk mematuhi syarat-syarat kontrak. Oleh itu, apabila pihak terlibat dalam atau memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak, pengiktirafan undang-undang mentafsirkan ini sebagai persetujuan pihak untuk terikat dengan syarat kontrak. Tambahan pula, prinsip asas undang-undang kontrak di Malaysia dikawal terutamanya oleh Akta Kontrak 1950. Walaupun iklan pekerjaan tidak diliputi dengan jelas, aspek-aspek tertentu berkaitan tawaran pekerjaan dan iklan berpotensi termasuk dalam skop prinsip undang-undang kontrak. Dalam bidang pekerjaan iklan, pertimbangan undang-undang yang penting sering berkisar pada isu salah nyata. Akta Kontrak 1950 di bawah Seksyen 18 menangani salah nyataan, menetapkan bahawa kontrak yang timbul daripada salah nyataan adalah tertakluk kepada terbatal. Mengikut budi bicara pihak yang persetujuannya dipengaruhi, jika penyiaran kerja memberikan maklumat yang tidak tepat yang menyebabkan seseorang menerima tawaran, ia boleh dianggap sebagai salah nyata.
Apabila memohon pekerjaan dan menghadiri temu duga, pada asasnya membuat tawaran untuk menyediakan perkhidmatan kepada syarikat jika syarikat memilih untuk mengupah seseorang. Kemudian, syarikat mungkin membuat tawaran kerja bersyarat sementara menunggu temu duga. Walau bagaimanapun, tiada kontrak rasmi sehingga kedua-dua pihak bersetuju dengan terma. Dan ini biasanya berlaku apabila menerima tawaran kerja rasmi dan menerimanya. Dalam sesetengah kes, syarikat mungkin membuat tawaran bersyarat pada hasil semakan latar belakang, semakan rujukan atau kriteria lain yang lain. Jika mereka tidak memenuhi syarat yang dinyatakan dalam tawaran, syarikat boleh memilih untuk tidak terus bekerja. Kemudian, syarikat berhak untuk menarik balik tawaran kerja dan ini boleh berlaku atas pelbagai sebab, termasuk perubahan dalam keadaan, perniagaan atau hak belanjawan. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat akibat undang-undang jika penarikan balik tawaran melanggar terma yang dinyatakan dalam surat tawaran asal. Atau, jika ia bersifat diskriminasi, adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa Akta Pekerjaan 1955 dan undang-undang buruh lain di Malaysia melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan faktor seperti bangsa, jantina, agama atau kecacatan. Jika percaya tidak diupah kerana diskriminasi, anda mungkin mempunyai tindakan undang-undang. Jika kontrak pekerjaan rasmi telah ditandatangani dan syarikat menarik balik tawaran kerja tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang, ini boleh dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Dalam kes demikian, anda mungkin berhak menuntut pampasan di dalam Akta Kontrak Malaysia 1950. Seksyen berkenaan dengan penerimaan pekerjaan termasuk dalam skop pembentukan kontrak yang luas. Tepatnya, mengikut konsep tawaran dan penerimaan adalah penting untuk memahami dinamik penciptaan kontrak. Walaupun Akta tidak meneliti secara eksplisit penerimaan pekerjaan, prinsip terikat tawaran dan penerimaan kekal terpakai. Selain itu, seksyen yang berkaitan ialah Seksyen 2(H) Akta Kontrak 1950 menjelaskan penerimaan sebagai komitmen untuk melaksanakan akta yang ditentukan dan pelaksanaan sebenar akta atau akta yang digariskan dalam cadangan itu. Persetujuan mesti wujud supaya ia boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Seterusnya, mengikut Akta Kontrak Malaysia 1950, jika seseorang individu menerima tawaran kerja dan berdiam diri, pertimbangan undang-undang dikenakan. Bertentangan dengan Undang-Undang Kontrak Am, diam sahaja tidak menandakan penerimaan. Semata-mata tidak membalas tawaran kerja tidak mengesahkan penerimaan secara automatik. Secara kontrak, membuat perjanjian melibatkan tawaran, penerimaan dan pertimbangan. Penerimaannya biasanya memerlukan komunikasi sama ada melalui kata-kata atau tindakan. Tidak berlaku semata-mata dengan gagal membalas tawaran kerja dalam keadaan biasa. Tawaran kerja selalunya boleh dibatalkan melainkan tempoh penerimaan tertentu ditetapkan. Penawar boleh menarik balik tawaran pada bila-bila masa sebelum ia diterima. Walaupun berdiam diri tidak sama dengan penerimaan, menolak tawaran kerja secara profesional adalah sopan. Mengabaikan berbuat demikian boleh menyebabkan salah faham dan menjejaskan reputasi profesional individu. Walaupun tidak ada sebarang perjanjian bertulis sebelum atau selepas itu pada masa ini, bapa saudaranya menunjukkan pertimbangan lisan untuk perbuatan Siti. Berdasarkan Akta Kontrak 1950 Seksyen 26 dalam kurungan B, sebagai membuat janji secara sukarela, wujud kontrak antara mereka. Pakcik Siti membuat kontrak antara anak saudaranya dengan mempunyai pertimbangan. Jadi Siti layak mendapat ganjaran yang dijanjikan dan menyaman bapa saudaranya jika dia lalai membayar jumlah tersebut. Bercanggah dengan Seksyen 26 dalam kurungan A, manakala kedua-dua pihak mempunyai pertalian cinta dan kasih sayang yang semula jadi, perlu ditulis tambah ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang terlibat. Siti dan pakciknya mungkin sebagai anak saudara dan pakcik perlu mempunyai perjanjian bertulis untuk dilabelkan dalam Seksyen 26 dalam kurungan A.
Pada kesimpulannya, berdasarkan Seksyen 2 dalam kurungan H, Seksyen 8 dan Seksyen 26 Akta Kontrak Malaysia, Siti tidak mempunyai hak terhadap Sri Murni Book Centre kerana tiada persetujuan antara mereka untuk menjadikannya boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Seterusnya, Sri Murni Book Centre mempunyai hak penuh sama ada untuk menerima atau menolak cadangan beliau. Adalah penting untuk menyadari bahawa menghadapi iklan jawatan kosong dan mengemukakan permohonan tidak memberikannya hak pekerjaan. Kemudian, Siti ditawarkan oleh bapa saudaranya jawatan sebagai kerani di firmanya, tetapi dia langsung tidak menjawab tawaran itu. Walau bagaimanapun, pilihan peribadi mungkin dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan seperti Siti dan bapa saudaranya. Memilih untuk tidak membalas tawaran kerja dalam konteks keluarga mungkin dipengaruhi oleh faktor peribadi dan etika. Namun, ia mungkin tidak tertakluk secara langsung di bawah bidang kuasa akta kontrak. Menilai keadaan menjadi penting dengan mengambil kira pertimbangan peribadi dan profesional. Tambahan pula, Siti dijadikan oleh bapa saudaranya selepas dia mendapati jam tangan itu mendapat ganjaran lumayan sebanyak RM200. Walaupun tidak ada sebarang perjanjian bertulis sebelum atau selepas itu, bapa saudaranya menunjukkan pertimbangan lisan terhadap perbuatan Siti.